Perkembangan dari negeri di bawah Bayu petang ini, penduduk hadapi gangguan bekalan air diminta membuat aduan. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, Sahih. Penduduk yang menghadapi gangguan bekalan air di Sabah diminta membuat aduan atau laporan terus kepada Jabatan Air bagi memulihkan usaha penyelesaian dilakukan segera pihak tersebut. Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahilmi Yahya berkata, ketika ini catuan air masih dilakukan berikutan bekalan air terawat yang dihasilkan tidak mencukupi berbanding permintaan sedia ada. Jelas beliau, inisiatif yang dilaksana sejak Mei lalu itu bertujuan menstabilkan bekalan air, terutama di kawasan Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Kita telah menutup beberapa sambungan langsung yang sepatutnya tidak dilakukan, dan dengan ini maka tangki-tangki simpanan air yang ada akan dapat kita isi, dan selepas itu agihan bekalan air itu akan dapat disalurkan kepada pengguna. Datuk Syahilmi menyatakan demikian kepada pemberita di Putatan bagi mengulas mengenai isu bekalan air di beberapa daerah termasuk Papar dan Sandakan. Mengulas mengenai gangguan air di PPR Segindai Kinarut dan Melinsung Summer Bay Apartment, beliau memaklumkan tekanan air ada, namun kemungkinan terdapat masalah daripada pihak pengurusan perumahan dalam menyelenggara pam atau paip dalam jagaan mereka. Mengenai isu penjualan air pada harga tinggi pula, Datuk Syahilmi berkata pihaknya akan mengurangkan penjualan bagi tujuan kecemasan itu berikutan ianya disalahguna pihak tertentu dengan mengenakan cas agak tinggi berbanding harga belian asal yang dibuat. Tambahnya, penguatkuasaan juga akan dipertingkatkan lagi bagi membendung kes curi air oleh pihak tidak bertanggungjawab sehingga menjejaskan individu lain. Bagi merancangkan lagi bidang pendidikan, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Sabah, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Muzium Sains dan Teknologi Guangzhou, Beijing, China baru-baru ini. Ia bagi menempatkan lebih 60 bahan pameran sains di Perpustakaan Negeri Sabah selama 3 tahun bermula September tahun ini. Saya yakin pameran ini juga boleh menjadi salah satu tarikan kepada pelancong dalam bidang pelancongan ilmu pengetahuan, pelancongan sains dan teknologi di Sabah. Kerana rakan-rakan kita daripada Semenanjung, daripada Sarawak, daripada negara yang berdekatan, Brunei, Singapura, Filipina, Indonesia, boleh datang membawa anak-anak mereka. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival STEM Maktab Sabah bertemakan Empowering Sustainable Development with Science and Technology di Kota Kinabalu. Karnival ini berjaya menarik 72 penyertaan dari pelbagai sekolah termasuk rakan jalinan sekolah di peringkat ASEAN iaitu Singapura dan Indonesia. Selama saya menjalankan program ini, saya mendapatkan banyak pengalaman baru seperti menambah relasi, pertemanan, dengan sesama negara dan dengan negara lainnya. Saya mendapatkan cara berpikir dan cara berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri. Ini merupakan pengalaman baru dan merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat di dalam hidup saya. This event also help us to incorporate a lot of different ideas from different people and allow us to really understand the meaning of this project and why we're doing this. Seramai 274 jemaah haji Sabah melalui 2 penerbangan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA malam tadi. Ketibaan kumpulan pertama dan kedua jemaah haji itu disambut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Hadir sama Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram, Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak, Datin Nuraila Said, Pengarah Yayasan Sabah, Datuk Seri Gulam Haidar Khan dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Saiful Zaman Sangul. Ketika ditemui pemberita, Datuk Muhammad Arifin menzahirkan rasa syukur. Proses pergi dan balik jemaah haji yang dikendalikan tabung haji berjalan lancar. Ini termasuk proses pengurusan jenazah seorang jemaah haji Sabah berusia 70 tahun yang meninggal dunia di Tanah Suci.
Saya juga bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan syabas dan tahniah serta terima kasih kepada pihak tabung haji. Saya juga meminta kepada para jamaah haji agar terus mengekalkan istiqamah kita dalam mengamalkan ibadah dan melaksanakan amal-amal yang soleh yang lain di tanah air, berjamaah, bersedekah, berukhuwah dan sebagainya. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Arifin berharap kuota jemaah Haji Sabah terus ditambah pada musim haji akan datang. Secara keseluruhannya, seramai 1,079 jemaah haji dari Sabah terpilih mengerjakan rukun kelima Islam itu pada tahun ini. Alhamdulillah, semua jemaah kita dapat mengerjakan ibadah haji dengan baik dan juga pastinya menjaga nama baik negeri Sabah dan Malaysia juga. Mungkin kali ini adalah bilangan jemaah haji yang paling ramai setelah pandemik COVID dan agak mencabar juga. Alhamdulillah, daripada penerbangan daripada KK sehinggalah ke Mekah, kami berasa amat gembira dengan layanan yang begitu mesra daripada tabung haji. Dan seterusnya kami berada di sana dengan bermacam-macam cabaran. Tapi semua cabaran itu kita anggap sebagai satu ibadat. Jadi syukur Alhamdulillah. Hebatlah pengalaman dia, perjuangan tu mesti penuh kesabaran, yang kekuatan. Lepas tu strategi. Jadi benda-benda ni kita ingatlah kita ke sana tu untuk beramal ibadah, untuk mendapat haji mabrur tu bukan senang lah. Jadi dia punya kebaikan dia, semua dia punya ujian-ujian tu lah. Jadi sabar tu mohon sama Allah diberi pertolongan lah. Berada di kota suci Mekah dan Madinah bagi saya satu pengalaman yang cukup istimewa dan pengalaman yang sungguh menakjubkan. Apabila kita melihat sendiri bagaimana ramainya masyarakat Islam yang hampir 2 juta dan bagaimana penuhnya Masjid Nabawi di Madinah, dan perasaan tu suka digambarkan. Rasa bersyukur Alhamdulillah kerana terpilih menjadi salah seorang jemaah haji. 4 lagi penerbangan membawa puluhan jemaah haji Sabah dijadual tiba selepas ini. Pemberkasan pendidikan menjadi objektif utama Persatuan Unduk Ngadau Sabah bagi membantu kanak-kanak khususnya di kawasan pedalaman agar mendapat pendidikan berterusan. Bagi tujuan itu, 3 perpustakaan mini diwujudkan di Kampung Sonsogon Magandai, Tikalot dan Paleo, Kota Marudu bagi memupuk minat membaca serta kesedaran ibu bapa tentang kepentingan pendidikan. Pengerusi Unduk Ngadau Sabah Elian Tipanis memberitahu persatuan akan melakukan kunjungan dari semasa ke semasa untuk menambah baik kemudahan disediakan serta menambah bahan bacaan yang lebih menarik dan bersesuaian. Di 3 lokaliti ini kita berharap kita boleh menyediakan platform di mana community terutama kanak-kanak mempunyai akses terhadap bahan-bahan dan juga sumber pendidikan yang asas. Dan mini perpustakaan juga ini diharap akan dapat berfungsi sebagai ruang belajar yang santai dan boleh menggalakkan kanak-kanak dan community untuk belajar membaca. Beliau berkata demikian kepada RTM sempena program Outreach Rural Education Enrichment di Kota Marudu. Melalui program ini, Persatuan menjalankan aktiviti membuat manik sebagai usaha meneruskan budaya sedia ada dalam masyarakat Dusun Sonsogon. Program Outreach ini disertai 40 sukarelawan terdiri Wakil Unduk Ngadau, Jabatan Kesihatan dan Persatuan Gabungan Pacuan 4 Roda Kota Marudu. Baik, sekian berita dari negeri di bawah untuk petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Sahih. Teruskan Sahih. Baik Redwin, terima kasih.